Bab firman Allah Ta'ala bermaksud, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira, dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman dari Allah untuk menghapuskan kecemasan kamu. Dan ingatlah ketika Ia menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hatimu dan menetapkan dengannya tapak kakimu, yakni di medan perjuangan. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu pancunglah leher mereka dan potonglah tiap-tiap anggota mereka. Perintah yang demikian ialah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya. Al-Anfal ayat 9 hingga 13. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Tariq bin Shihab, katanya, saya telah mendengar Ibnu Mas'ud bercerita, katanya, pernah aku menyaksikan Miqdad bin Al-Aswad berucap, di mana aku merasakan, jika aku yang berucap sedemikian, nescaya lebih baik bagiku daripada apa saja, yakni harta benda dunia yang dinilaikan dengannya. Beliau pergi kepada Nabi SAW ketika baginda SAW sedang mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrikin, lalu berucap, kita tidak akan berkata seperti kata kaum Nabi Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu berperang. Sebaliknya kami akan berperang di sebelah kanan, kiri, di hadapan dan di belakangnya. Aku melihat wajah Nabi SAW berseri-seri. Ia telah membuatkan baginda SAW gembira. Maksud beliau, yakni Ibnu Mas'ud, ialah kata-kata Miqdad itu. Ini kata-kata Miqdad itu menggembira, membuatkan Nabi SAW gembira. Wajah Nabi berseri-seri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, Nabi SAW berdoa pada hari Badar, sesungguhnya aku benar-benar berharap dan menagih janjimu, ya Allah, jika engkau menghendaki, nescaya engkau tidak akan disembah. Abu Bakar memegang tangan baginda seraya berkata, cukuplah. Selepas itu Nabi SAW keluar sambil membaca firman Allah berikut, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, yang bermaksud kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Itulah bab yang keempat daripada Kitabul Maghazi. Bab yang keempat ini, kalau kita perhatikan, tajuk bab dia tu hanya terdiri daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
tak ada komen daripada Imam Bukhari. Seperti biasa dalam tajuk-tajuk biasanya dia ada komen dia, ada ayat yang dia buat sendiri kan? Tapi ini hanya semata-mata dipenuhi dengan ayat Al-Quran dari surah Al-Anfal, bermula daripada ayat yang ke-9 hingga ke-13. Selalu juga Imam Bukhari buat begini, dia buat tajuk dia tu hanya berisi Al-Quran sahaja. Kadang-kadang ada juga hadis, ada juga pendapat tabi'in, tapi di sini tidak. Dia sepenuhnya Al-Quran. Kenapa Imam Bukhari buat begini? Saya ada buat nota di situ, nota 25. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan ayat 9 hingga 13 dari surah Al-Anfal di bawah tajuk bab ini ialah untuk menyatakan ayat-ayat itu juga berkenaan dengan perang Badar. Sebaik-baik rujukan dalam apa perkara sekalipun ialah Al-Quran. Apabila sudah ada bukti-bukti dari Al-Quran, itulah sepatutnya yang dijadikan sebagai sandaran dan pegangan utama. Jadi sehingga kalau sudah cukup, ayat Quran itu sudah jelas, sudah agak banyak, memadai dah. Tak perlu lagi kita kemukakan hadis ataupun dalil-dalil yang lain, tak perlu. Begitulah Imam Bukhari buat di sini. Kira-kiranya dia nak menyatakan kepada kita bahawa ayat-ayat Al-Quran tentang perang Badar ni banyak. Boleh kita jadikan sebagai rujukan utama. Itulah rujukan utama kita pun. Ada ketikanya Imam Bukhari berpada dengan Al-Quran sahaja jika ayat-ayat Al-Quran ada menyebutkan tentang sesuatu perkara. Jadi daripada tajuk yang sebelum ini dan tajuk yang keempat dan seterusnya sampai 12 bab seperti saya telah sebutkan sebelum ini, semuanya berkisar di sekitar perang Badar, berkenaan dengan apa-apa yang berlaku semasa Badar, perang Badar itu berlaku, sebelum dan selepasnya. Semuanya ada berkaitan dengan perang Badar. Jadi ayat-ayat ini kalau kita perhatikan, maka nampak sangat keistimewaannya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata masukkan dalam Quran, benda ni dirakam di dalam Al-Quran. Berapa banyak perkara lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran langsung tak disebut. Kalau ada pun dalam hadis. Misalnya kita kata perkara yang masyhur yang juga merupakan akidah kita umat Islam, misalnya tentang Dajjal. Mana ada dalam Quran? Tak ada. Padahal penting tu akidah juga. Tak ada dalam Quran. Yang ada hadis. Banyak lagi yang lain-lain yang seumpama itu. Tetapi perang Badar ini sangat istimewa. Sebab itulah di kalangan sahabat, mereka memandang tinggi terhadap sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Nombor satu, kalau sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan, banyak peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah SAW, tapi mereka letakkan pada nombor satu kalau sahabat-sahabat itu terlibat dalam peperangan Badar, kerana keistimewaan ahli Badar itu. Ini beberapa ayat ini juga berkenaan dengan mereka. Jadi latar belakangnya kalau kita perhatikan, apabila orang-orang Islam berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang untuk menyerang mereka, maka Nabi SAW tengok bilangan mereka terlalu ramai. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat dalam hadis disebutkan 1,000 orang, lebih kurang. Adapun orang-orang Islam hanya 300 orang lebih saja. Ada berbeza riwayat tu sedikit sebanyak, ada berbeza. Itu sebahagian yang kita telah bincangkan dan sebahagian lagi akan datang. Jadi sahabat Nabi itu sedikit. Dari segi peralatannya, senjatanya pun tidak mencukupi. Berbeza dengan di pihak orang kafir musuh, terlalu ramai dan lengkap dengan senjata.
Jadi pada ketika itu Nabi SAW sendiri dan sahabat-sahabatnya berdoa minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diceritakan di dalam ayat 9 yang pertama. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Ini hasil makbul doa yang dipinta oleh Nabi SAW dan para sahabat itu. Allah SWT sambung. Ini dikatakan doa mustajab. Fastajaba lakum. Istajaba. Mustajab itu daripada istajabah. Apabila doa itu diperkenankan. Jadi ini nak cerita sikap orang-orang Islam, Nabi SAW sendiri dan sahabat-sahabatnya dalam keadaan macam ni, dia minta pertolongan dengan Allah SWT, tidak lupa kepada Allah. Dalam apa keadaan pun kita tak boleh lupa kepada Allah. Dialah yang dapat menolong kita. Walaupun kita serba kurang, dia boleh menolong kita, memenangkan kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi bila doa tu nanti akan datang dalam nota ni, saya sebutkan doanya macam mana, apa yang Nabi doakan, bagaimana Nabi doa tu. Doa sungguh-sungguh lah, sampai akak tangan tu jatuh ke kain yang dia letakkan di dua bahunya tu, kain macam kain serban lah kita kata, jatuh sampai begitu sekali doa Nabi SAW. Dan digambarkan di dalam hadis-hadis dia tak tidur malam daripada awal malam duduk berdoa semayang mana sampai ke pagi. Sahabat kata orang lain ada juga mengantuk, Nabi SAW tak mengantuk, dia yang tak tidur sampai begitu sekali dia berdoa. Padahal kita kata janji Allah SWT itu nak memenangkan para nabinya, pendukung-pendukung. Apa makna ni semua? Apakah dia tidak yakin? Atau janji Allah itu bagaimana? Kenapa berlaku sampai begitu kan dia berdoa? Kalau kita dah janji dah tak payah doa, jadi apa maksud di sebalik ni? Abu Bakar tidak begitu sangat nampak. Bahkan Abu Bakar tu nampak macam menenangkan Nabi SAW. Nanti kita tengok dalam riwayat akan datang, dalam nota tu terutamanya ada sebut benda tu, dan berdasarkan riwayat yang sahih juga. Apa makna ni semua? Itu perlu jelas. Jangan sampai kita orang Islam ni tak boleh, tak boleh macam mana-mana pun Nabi kurang daripada orang lain. Kalau nampak orang lain dia kena takwil, kena faham molek. Kalau tidak keliru, jadi keliru, salah. Sayyidina Abu Bakar tu tinggi macam mana pun, hebat macam mana pun di kalangan sahabat, dia tidak boleh mengatasi Nabi. Itu akidah. Jadi benda ni nampak macam Sayyidina Abu Bakar tu pula menenangkan Nabi SAW. Nabi tu macam resah, gelisah. Apa makna semua ni? Itu akan kita tengok kemudian. Jadi bila minta tu Allah SWT perkenankan. Jadi dia kata, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat. Kalau mari 1000 kita kata dah lebih daripada orang kafir. Dah 1000. Kalau masuk yang 1000 masuk berperang, ikut serta berperang. Orang kafir 1000 ni 1000 lebih lah dah sahabat-sahabat tu 300 lebih dah. Dan malaikat tu 1000. Kalau kita tengok ayat lagi dulu sebelum ni, nota sebelum ni, ayat dalam surah Ali Imran tu, dia kata nak tambah lagi 3,000, nak tambah lagi 5,000. Kalau macam tu amal nak. Di situlah timbul kemuskilan yang saya sebut sebelum ini. Syekh Rashid Ridha, anak murid Muhammad Abduh, dan sebenarnya bukan dia sahaja, boleh dikatakan kecenderungan aliran tafsir yang cenderung kepada fahaman Muhammad Abduh, boleh dikatakan begitu. Saya sudah perhatikan pula, saya tengok misalnya Syekh Tantawi, Syekhul Azhar dahulu yang meninggal, sekarang ni orang lain yang dahulu
Syekh Muhammad Tantawi dalam tafsir dia pun begitu juga. Dia lebih menyokong ke situ, bahawa malaikat ni semata-mata turun untuk menenangkan orang mukmin saja. Mereka tidak terlibat dalam peperangan. Seorang pun tak terlibat. Itu fahaman dia. Tapi fahaman jumhur ulama seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, termasuklah Qurtubi, ahli tafsir yang besar, Mahmud Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dan banyak-banyak lagi yang lain. Jumhur ulama mengatakan terlibat juga. Cuma terlibat tu adakah sepenuhnya? Yang kata 1000 betul ke terlibat? Atau ada beberapa orang saja daripada malaikat? Itu tidak jelas. Yang jelasnya berdasarkan berapa banyak riwayat mereka terlibat juga dalam perang. Berdasarkan hadis-hadis, malaikat turun berdasarkan Quran juga dalam 3 peperangan yang dilancarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama Badar, yang kedua Uhud, yang ketiga Hunain, perang Hunain. Yang lain-lain tak ada semua. Tak ada semua. Jadi dalam 3 ni, dalam nota yang kedua sebelum ini, saya telah sebutkan bahawa para ulama mengatakan yang ikut serta dalam perang, ikut serta berperang ni dengan orang-orang Islam, menyokong orang Islam ni hanya dalam perang Badar sahaja. Dalam perang Uhud turun juga, dan dia nampak macam terlibat juga dalam perang, tapi dia tidak berperang secara langsung. Mereka hanya mengawal Rasulullah SAW sahaja. Di samping memberi ilham, menguatkan hati orang-orang Islam yang berperang itu saja. Dalam peperangan Hunain mereka turun juga, tapi langsung tak terlibat dalam perang secara langsung, tak ada. Cuma mereka doakan, mereka bagi semangat kepada orang Islam dengan cara ilham lah. Kalau syaitan, dia boleh menimbulkan waswasah, dia boleh menimbulkan macam-macam prasangka, takut, bimbang, macam-macam. Itu kerja syaitan. Kerja malaikat, dia menguatkan hati orang mukmin. Dalam peperangan Hunain hanya itu saja yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka tidak terlibat secara langsung berperang. Yang kata terlibat secara langsung berperang ini, ulama yang terima pun hanya dalam perang Badar sahaja. Itu perlu jelas. Yang lain-lain tak ada terlibat. Yang dalam perang Badar ini pun masih ada khilaf lagi. Ulama-ulama tafsir, terutamanya aliran Muhammad Abduh, boleh dikatakan pentafsir-pentafsir besar kemudian di Mesir itu memang anak buah Muhammad Abduh, boleh dikatakan begitu. Kalau kita perhati pendapat mereka ni, kecenderungan mereka ialah dalam perang Badar pun malaikat tak terlibat. Tetapi pendapat mereka itu nampaknya bercanggahlah dengan zahir sekian banyak hadis yang menunjukkan ada terlibat. Kemuskilan mereka ialah seperti saya telah sebut dah sebelum ni, apa perlunya malaikat begitu ramai? Malaikat cukup seorang saja, malaikat Jibril mari, hancur lebur semua. Kenapa perlu sampai 1000, sampai 3000, sampai 5000? 5000 ni terlibat semua ke atas macam mana? Dia ada perincian lagi di situ. Sebenarnya yang kata nak bagi lagi 3000, 5000 tu sebenarnya tak turun pun. Yang turun hanya 1000 saja. Cuma ini janji Allah, kalau sekiranya orang kafir tu disokong oleh sekutu-sekutu mereka, sebab ada disebut-sebutkan ni golongan ini nak bantu kafir Quraisy, golongan ini nak bantu di peringkat permulaan. Jadi bilangan mereka itu terlalu ramai, sampai lebih 5000. Kalau betul mereka terlibat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan di sini dia akan bantu. Semua ini untuk menenangkan orang-orang mukmin sahaja. Dari segi turun yang sebenarnya itu 1000 saja yang terlibat. Yang terlibat betul peperang itu pun tidak jelas 1000 semua sekali terlibat, tidak. Tetapi daripada 1000 itu ada yang terlibat berdasarkan hadis-hadis. Itu perlu jelas. Bagi mereka pertikaikan untuk apa seramai itu. Kalau kata 1000 pun sudah banyak tu, 1000 pun
Kalau tambah 200 saja, dah 300 lah yang sedia ada ni sahabat-sahabat ni, tambah 200 saja jadi 500 dah. Lebih dari cukup dah untuk menghadapi orang kafir tu. Jadi kenapa sih? Itu dia kemuskilan dia. Mereka tidak muskil, tidak pertikaikan tentang malaikat itu diturunkan oleh Allah. Tidak pertikaikan. Malaikat itu mendoakan, malaikat itu menguatkan semangat orang mukmin. Malaikat itu macam-macam lagi peranan yang disebutkan dalam Quran ini. Mereka tidak pertikaikan. Yang mereka pertikaikan hanya satu saja daripada sekian banyak kerja yang dilakukan oleh malaikat itu, iaitu terlibat secara langsung dalam perang. Itu saja. Jadi benda macam ni tidak mengeluarkan mereka daripada metode Ahlus Sunnah lagi. Tidak. Kadang-kadang orang ni dia terlampau sedikit saja berbeza daripada biasa, terus dia cok dengan aliran baru lah, aliran macam-macam lah, modernis lah, Muhammad Abdul tu dituduh macam-macam. Padahal mereka bertanggungjawab. Dia ada dalil dia, cara dia sendiri. Kalau kita tak setuju, saya sendiri pun tak setuju, tapi kita tetap kena menghormati satu sama lain. Perbezaan pendapat tu biasa berlaku di kalangan ulama. Jadi kita sebut juga mereka bukan orang lain, saudara-saudara kita juga, ahli sunnah juga. Dan jaga itu ada sudut pandangan dia sendiri. Berbeza, tak jadi masalah. Kita tak mahu pakai, tak apalah, tapi tetap kita menghormati sesama kita. Kalau dalam tafsir baru seperti tafsir Al-Mana, boleh dilihat, dibincangkan secara terperinci. Dan kalau kita perhatikan secara teliti lagi, kita akan dapati walaupun ada hadis dia sebut, macam Syekhul Azhar tu, Syekh Dawtawi tu, dia sebut ini hadis ni yang menjadi pegangan ramai tentang malaikat itu juga terlibat dalam perang. Ini hadis ni dia sebut. Jadi kita hormat juga kata dia pendapat orang lain, pendapat jumhur ulama begitulah. Tetapi berdasarkan pendapat dia kata lebih cenderung kepada yang tidak terlibat. Ini pergi ke situ juga. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang dia pertikaikan itu sebenarnya walaupun ada dalam Muslim, di sinilah kita nampak akhir sekali dia sebut hadis-hadis yang lemah seperti ini tak boleh dijadikan pegangan. Kenapa lemah? Kita kata hadis Muslim ada. Itulah pandangan masing-masing. Kalau kita perhatikan, saya tengok dalam sanad dia tu ada Ikrimah bin Ammar, dia ambil daripada Abu Zumail, dari Abu Zumail ambil daripada Ibnu Abbas. Ulama-ulama yang pertikaikan hadis, kata Ummu Habibah tu berkahwin dengan Rasulullah atas permintaan Abu Sufyan, dibawa kelebihan Abu Sufyan, maknanya Rasulullah SAW tidak kahwin dengan Ummu Habibah ni semasa Ummu Habibah duduk di Habasyah selepas kematian suami dia. Tidak begitu. Bahkan atas permintaan Abu Sufyan, para ulama terpertikaikan hadis itu. Imam Nawawi, orang tu, orang ni, Ibnu Hazm sampai dia kata hadis maudhu, padahal ada dalam Muslim. Dan dia kata kenapa ia jadi bercelaru ni? Hujahnya Ikrimah bin Ammar. Kalau kita perhatikan ni cerita ni, ya, malaikat terlibat sama dalam peperangan Badar ini juga riwayat Ikrimah bin Ammar. Maknanya mereka teliti juga, perhati juga. Kalau di sini kita pertikaikan hadis Ummu Habibah tadi, kelebihan Abu Sufyan tadi, kerana perawi itu, sekarang ni perawi itu juga yang meriwayatkannya. Itu sebab mereka pertikaikan. Cuba kita teliti dengan halus, dengan cermat. Kita akan nampak ni ulama hebat-hebat. Jadi kalau kita kata ni dalam Muslim tak salah, tapi dia tak sebut pula. Kenapa yang dia kata dhaif? Kenapa dia kata dhaif? Kalau kita perhati yang saya sebut tadi, itulah benda rahsia. Tetapi ulama-ulama, oleh kerana ada dalam Muslim, ada dalam kitab-kitab sahih ni, dia kata walaupun perawi itu di tempat lain dipertikaikan dalam soal itu saja, bukan dalam semua perkara. Dalam bab ni kita boleh tengok apa lagi ada sokongan-sokongan lain, ya. Itulah pendapat. Ni maknanya bukanlah hujah yang qat'i,
yang tidak boleh diperhatikan, jelas sangat. Tidak. Sebab itu mereka berani diperhatikan. Kemudian sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Itu murdifin maknanya yang datang berturut-turut. Ada nota di situ, nota 26. Ada juga ulama mentafsirkan perkataan murdifin dengan malaikat yang datang mengiringi kamu. Jadi dalam perang Badar ini bukan malaikat di depan, tidak, malaikat selepas orang Islam ke depan, mereka datang dari belakang. Begitu. Dan ada sahabat yang menyebutkan, tapi dia sudah buta pada ketika itu, bila dia pergi ke Badar, dia kata, saya boleh tunjuk dari arah mana puak-puak malaikat itu datang. Dia sebut dari arah mana mereka datang, dari arah sini gitu. Jadi sahabat-sahabat ada sebut, bukan datang itu saja, nak menolong dalam peperangan. Jadi atas dasar hadis-hadis seperti inilah ramai ulama yang terima para malaikat juga terlibat sama dalam peperangan. Soal jumlah itu tidak jelas berapa orang, tapi dari segi yang diturunkan oleh Allah 1000 itu memang jelas lah. Adakah semuanya terlibat secara langsung? Tak jelas. Itu tak jelas. Ayat 9 surah Al-Anfal ini akan lebih jelas jika dilihat bersama dengan ayat 123 surah Ali Imran yang telah dikemukakan sebelum ini. Perhatikan mafhum ayat 123 surah Ali Imran berkenaan. Dalam nota yang lalu lengkap kita bawa, ni ambil mafhum dia saja. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana sedikit bilangan dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Lantaran menyedari mereka berkeadaan lemah kerana sedikit bilangan dan kekurangan alat perang, itulah para sahabat dan Nabi SAW sendiri meminta pertolongan kepada Allah, seperti dapat anda lihat di dalam ayat ke-9 di dalam surah Al-Anfal di atas. Ini minta tolong dengan Allah dalam ayat surah Al-Anfal ini. Dalam ayat Ali Imran dinyatakan orang Islam itu serba lemah, dalam keadaan lemah. Bagaimana pula cara Nabi SAW meminta pertolongan kepada Tuhan? Hadis 3953 di bawah bab ini memaparkannya dengan sejelas-jelasnya. Selain itu, hadis Ibnu Abbas berikut juga menyatakan sebab nuzul bagi ayat-ayat dari surah Al-Anfal yang dikemukakan oleh Bukhari di atas. Kata Ibnu Abbas, ini riwayat dia ni, haddatsani Umar bin Khattab qala lamma kana yawm Badr nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 319 rajulan fastaqbala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih yaqul Allahumma anjiz li ma wa'adtani Allahumma atini ma wa'adtani Allahumma intahlik hadhihi al-'isabatu min ahli al-islam la tu'bad fil ard fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbil al-qibla hatta saqata rida'uhu 'an mankibayhi fa ataahu Abu Bakr fa akhadha rida'ahu fa alqahu 'ala mankibayhi thumma iltazamahu fa akhadhahu min wara'ihi wa qala ya nabiy Allah kafaka مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. Ayat di atas tadi
fa'amaddahu Allah bil malaikah. Bermaksud Umar meriwayatkan kepadaku, katanya, pada hari Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang-orang musyrikin, didapati mereka 1000 orang. Sahabat-sahabatnya pula hanya 319 orang saja. 319 berdasarkan riwayat ini. Ada beberapa riwayat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat sambil menghamparkan kedua belah tangannya, lalu berdoa kepada Tuhan dengan katanya, Tuhanku, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Tuhanku, berilah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Tuhanku, jika Engkau musnahkan kumpulan orang-orang Islam ini, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Ada beberapa riwayat, terjemahan ini lebih sesuai kalau kita pakai riwayat tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'bad atau lam tu'bad, lam tu'bad gitu. Tapi hadis yang saya petik ni, saya copy ni, dia macam lain dari segi i'rabnya. Yang sesuainya macam lain sikitlah terjemahannya kalau mengikut yang ni, iaitu mana? Intahlik hadhihi al-isabatu, macam begitu, bukan isabata tapi isabatu. Kalau begitu, kalau begini berdasarkan ini, kita kena terjemah begini, ya. Mana? Jika kau musnahkan kumpulan orang-orang Islam ini, bukan begitu jadi terjemahannya. Jika tak ada kau, jika musnah kumpulan orang-orang Islam ini, gitu jadi. Harap maklum, perbezaan terjemah akan berlaku berdasarkan perbezaan riwayat. Kalau kata intuhlik hadhihi al-isabata, bermakna hadhihi al-isabata itu jadi maf'ul. Tuhlik ka fa'il, tuhlik bacanya begitu. Tapi kalau kata intahlik hadhihi al-isabatu, mana kau tak ada. Jika kumpulan orang-orang Islam ini musnah, bukan musnahkan, memusnahkan, musnah. Harap maklum terjemahan itu. Jika musnah kumpulan orang-orang Islam ini, gitu, niscaya kau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Begitulah Nabi SAW terus berdoa kepada Tuhan dengan menghadap kiblat dalam keadaan menghamparkan kedua belah tangan, sehingga terjatuh selimut yang tersangkut di kedua belah bahu baginda SAW. Abu Bakar pun datang, diambilnya selimut yang terjatuh itu dan disangkutkan kembali di kedua belah bahu baginda SAW, sambil mendekap Rasulullah SAW dari belakang. Beliau berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah engkau merayu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia pasti akan menunaikan janjinya kepadamu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Id tastaghitsu rabbakum," yaitu ayat tadi surah Al-Anfal yang Imam Bukhari kemukakan dalam tajuk bab tadi. Dan seterusnya Allah telah membantunya dengan malaikat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Begitulah tersebut di dalam hadis. Macam mana Nabi kata minta pertolongan dengan Allah tu? Inilah cara. Ini bahagian Nabi SAW. Apakah sahabat tak langsung doa? Doa juga. Sebab dalam Quran itu disebut tastaghitsu, kamu minta tolong. Bukan Nabi saja, tapi yang digambarkan dalam hadis ni Nabi SAW saja. Sebab doa Nabi SAW itu melebihi yang lain-lain. Dan nampak Nabi SAW berhenti itu kira-kiranya bila Allah SWT terima. Jelas terima. Dia terima tu dengan doa Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar sampai yakin, sampai begitu sekali Nabi doa ni, sudah tentu Allah SWT akan terima. Baru berhenti.
Sesetengah orang terkeliru dengan penurunan malaikat seramai 1000 orang seperti tersebut di dalam ayat 9 surah Al-Anfal ini. Malah seramai 3000 dan 5000 orang tersebut di dalam ayat 124 dan 125 surah Ali Imran. Apa perlunya Allah menurunkan malaikat seramai itu untuk menghadapi 1000 orang kafir Quraisy yang datang menyerang dari Mekah? Bukankah seorang malaikat sahaja dapat membinasakan semua mereka? Bukankah malaikat yang mempunyai kuasa tidak terperi itu dapat menghancur leburkan sesebuah negeri bersama-sama dengan ribuan bahkan jutaan manusia dalam sekelip mata sahaja? Orang-orang yang terkeliru itu terlupa bahawa bukankah Allah sendiri dapat membinasakan semua mereka dan sekalian alam ini tanpa bantuan sesiapa pun. Dia dapat menghancur leburkan segala-galanya hanya dengan kun fayakun sahaja. Kalau begitu, bukan malaikat diperlukan lagi, bukan Nabi SAW dan para sahabatnya seramai 300 orang lebih itu diperlukan lagi. Ini kekeliruan, punca kekeliruan ini. Bagi saya nampak ulama-ulama Azhar itu, ya kita hormat pendapat dia, kita hormat pendapat dia. Yang dia kata dia duduk miskin, kenapa perlu? Jadi sekarang ni jadi lebih ramai daripada orang kafir itu sendiri. Mereka pula. Kalau orang Islam saja pun selama itu kita kata boleh lawan dah. Dalam Quran sebut 10 orang boleh lawan berapa ramai orang kafir. Jadi ini jadi sudah lebih apa keistimewaan? Ya muskil. Itu kemuskilan. Sebahagiannya saya telah sebutkan sebelum ni. Tak patut muskil sebenarnya. Satunya, jumlah yang disebutkan itu tidak disebutkan semua sekali terlibat dalam perang secara langsung, itu tidak. Yang disebutkan munzalin, diturunkan betul. Kerja peranan masing-masing berbeza-beza. Atau Allah SWT turun banyak nak menakut, menimbulkan gerung di kalangan orang kafir. Ini nampak ramai. Memang ramai kalau dikira dengan malaikat. Dan orang Islam itu berasa ramai, dia berasa kuat. Itu antara peranan malaikat itu datang. Dari segi kalau kita nak kata kenapa perlu malaikat, kalau kita soal lagi, sebenarnya malaikat pun tak perlu. Allah saja boleh. Bukan boleh hancur kafir Mekah saja, seluruh dunia alam ni dia boleh hancurkan. Kenapa kita tak soal begitu? Ini cara dia nak bagi kelebihan kepada ahli badan itu dengan cara itu. Dan bila malaikat itu dia, seperti saya telah sebutkan sebelum ini, berupa dengan rupa manusia, dia kuasa dia tu jadi terbatas, terhad. Itulah caranya Allah SWT nak lawan sama manusia ni, dia dalam rupa manusia, dan kuasa dia terbatas. Sebab itu selalu Nabi SAW ni dapat wahyu bila malaikat Jibril mari, dia mari dalam rupa manusia. Sebab lebih hampir, lebih serupa, lebih dekat. Kalau mari dalam rupa dia yang asal, tak tertanggung, rupa dia tu saja sudah hebat dah, dahsyat dah, kita kata sudah menggerung dah, takut. Jadi dia mari dalam rupa manusia lebih mesra, dan yang disampaikannya itu tidak terlalu berat, agak sesuai dengan kemampuan yang ada pada Rasulullah, yang diberikan kekuatan juga. Itu pun sudah ada kekuatan juga dah, tapi lebih dekat. Begitulah malaikat, begitulah alam jin yang lain-lain pun sama juga. Kalau jin, kalau dia tidak berupa dengan rupa tertentu, kita tak boleh nak tangkap dia, tak boleh nak pukul dia. Macam angin saja kita pukul dia jadi apa? Atau macam air saja kita potong pun dia bertaut kembali, macam tu. Tapi kalau dia sudah berupa dengan rupa tertentu, ketika itu kita boleh tangkap dia, kita boleh perangkap dia, dan kita boleh pukul bahkan dia. Bila pukul dia kena juga, dia sakit juga, dia sakit apabila dia berupa dengan jisim tertentu, rupa tertentu. Misalnya dia berupa ular ke, dia berupa anjing ke, tiba-tiba kita pukul ekor dia, ekor dia tempat ada kaki dia lah, sakit dia, sakit juga. Tapi kalau dia tidak berupa, tak ada kesan. Begitulah juga dengan malaikat ini.
dia kuasa dia tu Allah SWT kurangkan. Kurangkan. Dalam keadaan itu, inilah maksudnya dia hantar itu. Tak ceritanya dalam peperangan yang lain tidak. Peperangan ni dia hantar. Dalam peperangan yang lain tak terlibat. Peperangan terlibat juga, walaupun tidak semua, tapi dia nak bagi kita maklum bahawa perang Badar itu ada keistimewaannya sendiri, ada kelebihannya sendiri. Cuba tengok, banyak perkara yang tidak berlaku dalam peperangan lain berlaku dalam peperangan ini. Itu maksud sebenarnya. Kalau nak kira, nak menghancurkan orang kafir yang seramai 1000 orang itu saja, Allah SWT pun boleh dengan kun fayakun saja. Kun fayak, jadi terus, hancur terus. Tetapi ini dunia ini alam sebab dan musabab. Dia terikat dengan hukum adat, dia terikat dengan sunnatullah yang Allah SWT buat. Dia kena ikut peraturan dia lah. Bila kita hidup dalam dunia, lapar kena makan. Tak makan lapar terus lah sampai kemuluran, boleh mati. Itu hukum sebab musabab, hukum adat atau sunnatullah yang Allah buat untuk kita hidup dalam dunia. Padahal Allah boleh mengenyangkan kita, boleh. Kalau dia perintah bagi kita kenyang, jadi. Tapi dia tidak pakai macam tu. Dia, bila dia buat peraturan, kita terikat dengan itu. Tidak kata orang Islam tak lapar. Kalau macam tu semua Islam, tak ada kafir dah. Tak perlu beli makanan, tak habis duit. Mana tak jadi Islam? Cukup itu saja. Jadi kalau macam tu tak ada cabaran. Iman ni percaya kepada perkara ghaib. Sekarang ni sudah tidak jadi ghaib, nyata. Kalau masuk Islam, kenyang, tak payah makan. Tak payah makan, tak payah beli makanan, tak payah habis duit. Itu tidak begitu. Sebab ni tempat ujian. Bila ujian, jadi tak jelas. Nampak serupa saja. Hukum tu serupa. Nabi sendiri pun ada ketika lapar juga. Tapi kadang-kadang dia menunjukkan dia tu berbeza. Kalau Allah SWT nak bagi kenyang, dia sambung puasa. Orang lain sambung letih, dia sambung lagi. Dan nak sambung sangat, dia tak bagi. Dia tak suka macam tu. Jangan buat macam tu. Tak boleh sambung puasa. Orang panggil puasa wisal, dia sambung. Sahabat-sahabat tanya tu, Rasulullah sendiri buat macam mana? Saya lain, kata dia. Saya ada orang yang bagi makan dan bagi minum kepada saya. Makan macam mana kita? Kalau makan, puasa apa lah? Tak ada puasa lah, batal lah puasa. Maksud bagi makan tu, bila kita makan, kita jadi kuat kan, bertenaga. Rasulullah walaupun tak makan, hasil yang dia dapat tu seperti orang makan, seperti orang minum. Dia kuat, tetap kuat, semakin kuat. Itulah maknanya kalau Allah nak bagi, boleh. Tanpa makan pun boleh. Tapi hukum sebab biasa ni, yang biasa ni tidak begitu. Sebab itu ada ketikanya Nabi ikat perut dia dengan batu juga, lapar. Ada ketika-ketika dia nak tunjuk keganjilan kuasa Allah, maka berlakulah apa yang berlaku. Tetapi secara umumnya Nabi SAW sendiri, orang lain pun dia terikat dengan hukum tadi yang Allah SWT buatkan untuk umum. Yang pelik-pelik itulah yang kita panggil mukjizat. Allah SWT bagi kepada dia sebab dia seorang Nabi yang dipilihnya. Maka berlakulah benda-bendanya luar biasa tu. Tapi secara umumnya dia terikat juga. Dia terikat. Sesungguhnya perkara yang penting sekali diingati apabila berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini, ialah Allah mempunyai peraturan-peraturannya yang tersendiri dalam mentadbir alam semesta. Peraturan-peraturan Allah itulah yang disebut-sebut sebagai sunnatullah, atau hukum adat, atau hukum sebab dan musabab. Ikutlah apalah sebab sebut-sebutlah. Itu semua peraturan Allah yang dia tetapkan. Bukan kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Bukan begitu. Semua itu berlaku dan ditetapkan sebagai ujian dan cabaran terhadap keimanan manusia kepadanya.
Bahkan semakin kuat kita pegang dengan Islam, semakin banyak ujian pula. Bukan dapat keistimewaan dah, dapat ujian. Bukan saya tidak mencabar. Barulah nak tengok iman betul, percaya betul ke tidak. Percaya betul. Kalau percaya betul, macam mana-mana pun kita terima. Ini adalah ketentuan Allah, ini adalah ujian Allah. Kita hidup dalam dunia yang terikat dengan sunnatullah, hukum yang Allah buat. Itu sebab kita tidak kata bila Islam kita dapat keistimewaan lebih daripada orang lain. Tak makan pun kenyang juga, lebih panjang umur daripada orang lain. Kalau macam tu tak ada ujian. Ujian kepada orang Islam lagi kuat, lagi banyak ujian, lagi hebat ujian. Ini semua untuk Allah SWT nak menambahkan pahala kepadanya, ganjaran, dan nak membuktikan. Tengok orang Islam yang betul, dia tak nampak, dia serupa dengan orang lain, maka kadang-kadang dia lebih teruk daripada orang lain, tetap iman dia tu teguh. Begitulah hakikat iman ini, kemanisan iman ni. Kalau orang faham, dia akan jadi begitu. Nak buktikan itu, kalau tempat yang sempurna bukan di sini, surga tempat itu dijanjikan kepada orang mukmin di sana. Sini tempat ujian sama, sekali pandang sama aja orang Islam dengan orang kafir. Apa yang perlu difahami dan diketahui ialah apakah latar belakang bagi sesuatu yang berlaku menurut adat atau sunnatullah. Berdasarkan adat dan sunnatullah yang telah ditentukannya, itulah Allah mengatur dan mentadbir alam semesta ciptaannya. Jadi kenapa Allah SWT tolong orang-orang Islam sabar, bertakwa, tinggi semangatnya, keyakinannya kepada Allah. Orang Islam berdoa sampai begitu sekali, Nabi je berdoa. Itu sebablah peraturan Allah, ketetapan Allah. Jika ada benda-benda macam ni, dia boleh tolong. Itu nak buktikan semua itu. Ada benda yang kita kena tengok latar belakang tu, di sebalik apa yang berlaku. Kenapa Allah tolong? Sebab cukup syarat untuk mendapat pertolongan. Antara yang disebutkan di sini, ni pertolongan malaikat, dia berdoa, Allah SWT mustajab doanya. Itu termasuk dalam sunnatullah, kehendak Allah begitu. Kena ikut cara tu lah. Kalau nak kira dah berbeza tu. Kalau nak kira sebab-sebab tak ada, alat senjata tak cukup, tapi macam mana boleh menang? Bilangan zahirnya tak cukup, tak apa ni sama dengan bilangan musuh tu. Walau bagaimanapun dapat menang, macam mana? Itu pertolongan Allah. Apabila ada cukup sebab-sebab dia, itulah yang dikatakan sunnatullah. Jadi termasuk dalam sunnatullah ni, doa pun sunnatullah juga. Jangan kita ingat sunnatullah hukum sebab dan musabab ni senjata saja, bilangan yang ramai saja. Tidak. Pertolongan Allah itu sunnatullah juga, bila kita memenuhi syarat-syaratnya. Itulah nak cerita di sebalik semua. Antara faedah dan maksud Allah menurunkan para malaikat dalam peperangan Badar ialah: satu, supaya orang-orang Islam yang ikut serta dalam peperangan itu mendapat keberkatan. Dia ada kelebihan. Yang kedua, untuk menetapkan hati dan meneguhkan pendirian pejuang-pejuang Islam. Itulah yang disebut di dalam ayat ini. Yang ketiga, menimbulkan rasa gerun dan gentar di dalam hati orang-orang kafir. Yang keempat, menolong tentera-tentera Islam dalam menghadapi musuh dengan turut berperang bersama mereka. Dalam riwayat-riwayat ada banyak sangat disebutkan. Orang Islam pun pelik. Dia tengok dia nak pukul dah orang kafir tu, tiba-tiba sebelum sampai pukulan dia tu sudah jatuh. Ni kalau malaikat tidak terlibat, kita nak kata apa? Kita nak kata apa? Dan sahabat-sahabat tu macam kena. Kalau yang kena pukulan malaikat ni macam lain, rupa dia macam lain. Dia macam lebat gitu. Kebiruan jadi bila dia kena pukulan malaikat itu. Jadi yang terpancung kepala dia tu jatuh. Macam mana? Sahabat tu jelas sebab tak ada nampak siapa pun. Dia sendiri, dia lah yang nak pukul tadi,
Tapi sebelum kena pukulan dia tu, macam mana sudah jatuh, sudah putus kepala, jatuh kepala tu macam mana? Jadi atas dasar hadis-hadis yang seumpama inilah ulama-ulama, jumhur ulama mengatakan para malaikat tu terlibat, bukan tak terlibat. Kalau tidak terlibat, macam mana berlaku ni? Sudah jelas sahabat-sahabat, bukan dia yang bunuh tu. Kemudian dia jadi mengantuk. Dalam ayat tadi kita tengok orang Islam jadi mengantuk malam, dan semua sekaligus tidur. Itu yang pelik. Ini kan ayat yang ke-berapa? Dan Allah telah menjadikan bantuan malaikat itu tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira, dan supaya hati kamu tenang tentram dengannya. Apa tu? Ayat yang ke-11 ketika kamu, muka surat 24, ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman dari Allah. Jadi macam-macam cara pertolongan Allah diberikan kepada ahli Badar. Ini semua nak menunjukkan keistimewaan. Sebab itu Nabi SAW dari awal lagi tidak kerah semua, tidak panggil semua selama mungkin yang pergi. Seperti dia panggil, ajak dalam peperangan Tabuk, tidak berlaku dalam peperangan Badar. Semuanya untuk supaya pertolongan Allah itu nyata. Barulah nampak pertolongan Allah dalam jumlah yang sedikit itu, serba kurang, tiba-tiba jadi dapat benar. Macam-macam pula berlaku di celah-celah tu yang pelik-pelik dan ajaib, yang ajaib. Antaranya mengantuk ni. Apa hikmah di sebalik Allah SWT bagi sahabat-sahabat ni mengantuk dalam sebelum berlaku peperangan Badar? Cuba tengok nota 27 habis. Nota 27. Antara hikmat kenapa Allah mengatakan ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman dari Allah, ialah satu, menyatakan rasa mengantuk yang dialami oleh para sahabat pada malam sebelum hari berlakunya peperangan Badar itu adalah rahmat dan nikmatnya, dan ia berlaku sebagai sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Mengisyaratkan kepada perkara itulah. Ia antara lainnya untuk menghapuskan perasaan cemas dari hati mereka. Dari hati mereka. Itu antara maksudnya. Yang kedua, orang yang sedang dalam ketakutan biasanya tidak mengantuk. Keadaan sahabat yang begitu mengantuk itu merupakan isyarat kepada keamanan yang datangnya dari Allah. Ini perkara yang pelik. Yang ketiga, perasaan mengantuk yang dialami para sahabat dalam peristiwa itu tidaklah menyebabkan mereka tertidur dengan nyenyak. Mereka masih sedar jika diserang musuh dan dapat juga menangkis serangan mereka. Perasaan mengantuk yang dialami mereka tidak lebih daripada membuatkan mereka kembali bertenaga dan cergas untuk menghadapi musuh pada keesokan harinya. Yang keempat, perasaan mengantuk yang dialami para sahabat ahli Badar itu telah berlaku sekaligus kepada hampir semua mereka. Keadaan seperti itu tidak pernah berlaku kepada mereka sebelumnya. Tak pernah berlaku. Itulah perkara yang peliknya. Jadi banyak isyarat-isyarat pelik sebagai pertolongan Allah kepada mereka. Imam Ahmad dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali katanya, "Ma kana fina faris yawm Badr ghair al-Miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun
illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Bermaksud tiada siapa pun antara kami berkuda pada hari Badar selain Miqdad. Masih terbayang kepadaku dan di hadapan mataku semua kami tertidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di bawah satu pokok dan menangis hingga ke pagi. Ini nyata di sini yang dikatakan mengantuk tu macam mana. Inilah. Dan ini berlaku tidak pernah dalam peristiwa lain berlaku ini. Jadi mengantuk sangat. Semua sekaligus. Ini termasuk dalam perkara pelik yang berlaku dalam peperangan Badar. Dalam firman Allah sini, Allah SWT katakan ini sebagai suatu keamanan dari Allah. Perasaan itu satu keamanan dari Allah SWT. Jadi aman tu macam mana? Dia jadi bertenaga, jadi kuat. Jadi kuat, bersemangat. Begitulah. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan turun hujan. Dia menurunkan hujannya. Dan ingatlah ketika ia menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan dan juga untuk menguatkan hatimu dan menetapkan dengannya tapak kakimu di medan perjuangan. Itu di situ ada nota. Kenapa Allah SWT turunkan hujan? Apa lebihnya hujan kepada orang Islam? Semuanya berlaku berupa pertolongan daripada Allah SWT. Macam-macam bentuknya. Jadi kenapa dikatakan hujan satu kelebihan kepada orang Islam dalam peristiwa itu? Ada nota 28 di situ. Allah SWT menurunkan hujan sebelum berlakunya peperangan Badar kerana beberapa sebab berikut. Satu, supaya tentera Islam mendapat bekalan air. Ini kerana kawasan air yang sedia ada di situ telah pun dikuasai oleh pihak musuh. Jadi Allah SWT turunkan hujan. Dalam berdasarkan riwayat-riwayat hadis ada disebutkan syaitan pun mari timbul di dalam hati orang Islam, sahabat-sahabat itu. Syaitan duduk kata, dia berasa kita ni pejuang Allah, tapi kenapa nampaknya macam kelebihan itu di pihak orang kafir saja. Kita macam terbiak gitu. Kalau kamu ni betul-betul pejuang Islam, orang-orang yang dikasihi Allah, tentulah Allah bagi kelebihan kepada kamu. Tengok kamu dapat tempat macam mana, tak ada air. Kamu tempat kamu kawasan begini-begini yang tak boleh berjalan dengan senang lah. Pasir dia tu bergembur gitu, masuk sampai ke betis, dekat lutut. Jadi syaitan membisikkan bisikan jahat kepada orang-orang mukmin. Jadi dengan sebab turun hujan banyak keadaan berubah. Ini semua Allah SWT nak tolong orang Islam. Satu, bekalan air dapat. Yang kedua, kawasan yang diperolehi tentera Islam untuk dijadikan sebagai pangkalan berpasir gembur. Mereka tidak dapat berjalan dan berlari dengan selesa di kawasan itu kerana kaki-kaki mereka selalu terjerumus ke dalam pasir yang bergembur. Keadaan itu membuatkan mereka keberatan dan kelesuan. Jadi letih dengan sebab itu. Tapi bila hari hujan, turun hujan, dia jadi tanah, jadi kejap, rapat jadi. Dia boleh berlari dengan pantas. Itu hikmat hujan pada masa itu. Yang ketiga, supaya orang-orang Islam membersihkan diri mereka daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini kerana orang-orang yang terbiasa dengan keadaan yang suci akan berasa rimas apabila berkeadaan kotor dan air tak ada, punca air tak ada, dikuasai oleh orang kafir. Jadi macam mana yang berhadas itu sekarang ni nak di sini nampak orang Islam ni bila nak perang dia ingat kepada Allah, dia bersuci.
Nak mati ni boleh jadi mati bila perang. Jadi nak dalam keadaan suci. Kalau dia sudah berjunub, kita kata dia merasa tak sedap lah. Walaupun Allah SWT tak pandai situ, dalam perjuangan ni yang pandai yang lebih besar lagi. Kadang yang kecil-kecil tu tak kira. Tetapi kepada orang yang terlibat tu sendiri, yang biasanya sudah terbiasa, sudah terdidik begitu, sentiasa dalam keadaan berwudu, sentiasa dalam keadaan suci, tidak beradab untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi tidak selesa. Dengan adanya hujan, semua selesai. Dengan turunnya hujan, mereka dapat membersihkan diri daripada kekotoran lahir dan batin. Yang keempat, menghapuskan gangguan dan bisikan jahat syaitan yang menimbulkan pelbagai prasangka dan kebimbangan yang bukan-bukan. Itulah yang dimaksudkan dengan pembersihan batin. Di dalam ayat itu disebut semua ni bersih-bersih semua. Yang kelima, memadatkan pasir yang bergembur di kawasan itu supaya mereka dapat bergerak dengan selesa dan pantas tanpa mengalami kepenatan. Yang keenam, hujan telah membuatkan kawasan yang dikuasai musuh yang mewah dengan sumber air itu bertukar menjadi kawasan berbencak yang menyukarkan pergerakan mereka. Jadi sebaliknya, jadi mereka pula yang jadi susah dengan sebab hujan. Itulah hikmat Allah SWT bila nak menolong hamba-hambanya, macam-macam cara dia boleh gunakan. Dan itu telah berlaku kepada para sahabat dalam peperangan Badar. Dia dalam surah Ali Imran dulu, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, jelas kita nampak apabila disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ini bentuk-bentuk pertolongan yang diberikan olehnya selain daripada malaikat diturunkan, yang itu yang disebut dalam Ali Imran pun, tapi yang lain-lain disebutkan di sini. Disebutkan di sini. Cuma satu perkara tadi saya telah sebutkan sebelum ini, nampak macam dalam hadis Muslim tadi, bahkan dalam hadis Bukhari akan datang pun ada. Kalau kau binasakan orang Islam ni, nescaya kau tidak disembah, tidak akan disembah lagi. Atau kalau kita ambil satu lagi terjemahan, kalau kumpulan orang-orang Islam ini musnah, nescaya tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembah engkau. Apa makna? Sedangkan di dalam hadis Ka'ab bin Malik dalam nota sebelum ni, kalau kita ingatkan, dia sebut Nabi SAW tidak panggil, tidak ajak semua sahabat-sahabat itu. Sebab itu sahabat-sahabat rasa tidak bersalah pun tak pergi. Masih ramai lagi yang tak pergi, termasuk dia sendiri, perawi itu Ka'ab bin Malik tak pergi. Dan ramai lagi Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat besar juga ada tak pergi. Jadi apa makna dia kata tidak akan disembah? Di sini sebenarnya dia nak menyatakan kelebihan ahli Badar itu sendiri, sehingga disebutkan tidak akan disembah. Maknanya penyembahan terhadap Allah dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang menjadi suatu kelebihan, keistimewaan, ialah dengan adanya golongan ini terus berada selepas, termasuk dia sendiri. Kalau Rasulullah SAW mati, banyak kalau tak selesai. Ini tahun yang kedua baru. Kalau kita tengok Islam itu diisytiharkan oleh Allah sebagai sempurna bila al-yawma akmaltu lakum tu, lama lagi selepas itu banyak perkara yang tak sempurna kiranya. Jadi penghayatan Islam, ibadat Islam dalam makna yang seluas-luasnya tak akan nyata kalau kumpulan itu musnah. Termasuklah Rasulullah SAW sendiri, terutamanya kalau musnah. Tapi hikmat Allah SWT, kalau kita nak kira, tidak akan berlaku benda macam itu, tidak akan berlaku. Walau bagaimanapun hukum adat, hukum sebab-sebab, sunnatullah seperti biasa selalu disebutkan dalam Quran pun. Afa immata au qutila inqalabtum ala a'qabikum.
wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata, kalau katakan dia ni mati, au qutila, dibunuh. Dia sebut, padahal Nabi SAW tidak mati dibunuh, tapi mengikut hukum sebab dan musabab, kehendak Allah boleh berlaku apa saja. Sebelum itu sudah ada Nabi yang mati kena bunuh. Jadi disebut, kalau Nabi SAW ni mati ataupun terbunuh, mati biasa atau terbunuh, apakah kamu akan berpaling tada? Ini semua nak menguatkan iman orang Islam. Sepatutnya tidak bobok, tidak berganjak daripada pendirian yang sudah mereka ambil itu. Macam mana-mana pun tetap kena terus beriman. Jadi sama juga di sini. Dia kata kalau kamu musnahkan, atau kalau kumpulan ini musnah, dia kan ada sekali. Kalau dia sendiri musnah, mana? Nescaya banyaklah Islam, dia tak sempurna. Itu maksudnya di sini. Bukan tak ada disembah tu, tak ada langsung orang yang bersembahyang. Yang ramai lagi perempuan-perempuan yang tidak pergi pengabadan itu. Ya, orang-orang yang uzur, yang tidak uzur, ada sebab-sebab yang membolehkan mereka tidak ikut serta tu. Apakah mereka akan berpaling tada jadi murtad semuanya? Apakah boleh kita buat kesimpulan begitu? Tak boleh. Silap begitu. Jadi di sini dia nak menceritakan benda lain. Kehebatan Islam, keistimewaan Islam, kelebihan yang akan lahir dengan sebab terus hidupnya
muskilan ke untuk nak bincang? Ada nak malu? Nampaknya tak ada.